Selamat pagi, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. 主内亲爱的弟兄姐妹，早上好。 Salah satu kekurangan kalau pengkhotbah memakai masker adalah saudara tidak bisa melihat kalau saya sebetulnya sedang tersenyum kepada Anda sekalian. 如果讲员戴口罩的话，有一个不足的地方，就是你看不到我是在向你微笑，还是怎样的表情，你看不出来了。 Jadi yakinlah bahwa saya menyapa setiap Anda dengan senyuman saya yang terhangat walaupun tersembunyi di balik masker. 所以你要很肯定的相信，我是用非常微笑的一个笑容来欢迎每一位。虽然我的笑容是被这个口罩遮住了。 3 minggu lagi kita akan merayakan Paskah kebangkitan Tuhan kita. 再过3个礼拜，我们就要庆祝主耶稣的复活。 Itu sebabnya doa dan harapan saya kiranya di dalam minggu-minggu ini kita semakin menyiapkan diri. 所以我非常希望在这几个礼拜当中，我们好好的预备我们自己。 Dan kita akan boleh mengalami kembali akan kebesaran Tuhan melalui kematian dan kebangkitannya. 我们能够经历到，经过他的死、他的复活，神是何等的伟大真神。 Saudara-saudara, tema khotbah yang diberikan kepada saya pada hari ini adalah setia beribadah. 今天给我的主题就是当恒心敬拜。 Mari kita tundukkan kepala sekali lagi untuk kita memohon belas kasih Tuhan dan tuntunan Tuhan untuk kita memahami firman-Nya. 我们先低头，我们求神开恩怜悯，求神指引我们。 Ya Tuhan, kami datang kepadamu, kami percaya Engkau sudah hadir di tengah-tengah dan di dalam diri kami. 主啊，当我们来就近你的时候，我们相信你在我们当中，而且是居住在我们里面。 Ketika kami datang merendahkan diri kami tahu bahwa Engkau pasti akan memberkati kami dengan firman-Mu. 当我们谦卑来到你的施恩宝座的时候，我们相信接受你的话语，你要赐福我们。 Itu sebabnya dengan jiwa yang haus kami siap menerima berkat firman Tuhan. 所以，我们用渴慕的心灵，我们打开心门来迎接你的话语。 Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah atau apartemen kami masing-masing. 无论我们是在教堂里面敬拜的侍奉者，或者在家里的，或者在公寓里面的，都一样的求与你与我们同在。 Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami percayakan seluruh pemberitaan firman ini. 我们把今天传扬信息的时间都全然的交托在你的恩手当中。 Mari sama-sama kita katakan. 我们一起说， Amin. Saudara-saudara, bulan ini adalah bulan Maret. 各位弟兄姐妹，我们这个时候已经进入3月份了。 Artinya wabah COVID-19 sudah berlangsung selama 1 tahun di Indonesia. 意思说，这个新冠病毒的疫情蔓延到印尼已经有1年了。 Kasus pertama COVID-19 di negara kita diumumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 2 Maret tahun 2020. 我们在印尼发生第一件新冠肺炎的个案的时候，是由我们的总统宣布，那时候是在3月2日。 Dan kalau kita mengingat pada masa itu, banyak gereja yang bergumul untuk menyelenggarakan ibadah. 那时候教会就非常紧张挣扎，我们要如何继续的有崇拜呢？ Karena baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah menetapkan PSBB sehingga tidak boleh ada kerumunan orang termasuk di dalam tempat ibadah. 因为中央政府也好，地方政府也好，他们已经规定了这个社交的限制，不可以有集体的一个聚会。 Tetapi semua gereja mereka bersepakat untuk tetap menyelenggarakan ibadah walaupun secara online. 虽然如此，每个教会说，我们仍然要有聚会，虽然是在网上的一个崇拜。 Ibadah minggu tidak mengenal liburan atau cuti. 所以我们的主日崇拜没有休假，没有停止。 Sekalipun ada gereja-gereja yang tidak punya sumber daya atau tidak siap menyelenggarakan ibadah online, tetapi mereka berusaha berjuang. 虽然有的教会他们没有办法举行这个上网的崇拜，因为他们没有这个资源，可是他们也是在努力当中，让他们信徒可以崇拜。 Dan setelah 1 tahun lewat kita melihat rasanya hampir semua gereja di perkotaan Indonesia memiliki ibadah online. 那我们看过了1年后，几乎在城市的每一个教会，他们都有自己的网上崇拜。 Mengapa begitu banyak gereja rela mengeluarkan
sumber daya dan dana yang besar untuk menyediakan ibadah online. 为什么每个教会都愿意付出人力财力，让这个在线上崇拜能够进行呢？ Jawabannya saudara-saudara, karena gereja menyadari ibadah adalah sesuatu yang mutlak harus ada di dalam kehidupan orang Kristen. 他的答案就是教会深知道这个敬拜是非常绝对的，不得不应该要有的。 Ibadah bersama bukanlah pilihan atau optional. 我们的团体崇拜不是一个选择，不是一个你可以做选择的。 Ibadah adalah DNA dari gereja atau sel-sel pembentuk jati diri gereja. 因为我们看到聚会或者我们的崇拜，就是我们教会的基因，我们教会应该要有的。 Tanpa ibadah, gereja tidak layak disebut sebagai gereja. 因为如果一个教会没有崇拜的话，它不再算是教会了。 Seorang sejarawan ibadah bernama Ralph Martin, 一个叫 Ralph Martin，他就是教会的历史学家。 di dalam bukunya Worship in the Early Church, 他的那个书名就是说，我们就是在初期的教会敬拜。 dia menuliskan begini, gereja Kristus diciptakan oleh Allah untuk menjadi komunitas yang beribadah. 神所创造的教会，就是让一个群体有敬拜的机会。 Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam sejarah, gereja mula-mula sekalipun mereka mengalami penganiayaan, 我们看到初期的教会，虽然他们那时候有遭遇到很多的逼迫， tetapi mereka tetap berusaha untuk bertemu dan beribadah sekalipun harus dilakukan secara sembunyi-sembunyi. 他们还是找机会聚在一起。虽然有时候他们不是明明的，他们是暗暗的。 Walaupun kalau mereka ketahuan mereka bisa ditangkap dan dibunuh, tetapi mereka tetap setia beribadah. 虽然他们知道他们暗暗的崇拜被发现到他们会被捉拿，可是他们还是恒心敬拜。 Jadi sekali lagi saudara, mari kita tangkap. Di satu sisi, gereja menyadari ibadah harus ada. 我们来抓这个要点。第一，就是教会已经知道了这个敬拜一定要有。 Sekalipun di tengah pandemi, ibadah harus jalan. 虽然我们有疫情，可是崇拜不可以终止，要进行。 Tetapi di sisi yang lain, mari kita sekarang bertanya secara jujur kepada diri kita masing-masing. 另一方面，这个时候我们自省一下，我们到底对这个崇拜是怎样的态度？ Apakah kita sebagai jemaat masih sungguh-sungguh setia beribadah setiap minggu secara online, secara live streaming? 我们成为信徒，是否每一个礼拜我们仍然恒心借做线上的崇拜、直播崇拜的敬拜他呢？ Pada bulan Mei tahun 2020, sebuah lembaga penelitian besar di Amerika, Barna Research Center, melakukan survei. 在去年5月份，美国一个调查局是非常有名的，他们做了调查， Ditemukan 32% jemaat berhenti beribadah online. 他发现到有32%的信徒已经不再参加线上的崇拜， Ini sebuah angka yang mengkhawatirkan. 这个让人家担忧的数字。 Mereka tadinya rajin beribadah sebelum pandemi. 过去没有疫情的时候，他们是非常殷勤到教会敬拜的人。 Tetapi ketika pandemi menyerang, ibadah pindah ke online, 32% jemaat berhenti beribadah. 当疫情侵袭的时候，他们就搬到网上或者线上的崇拜的时候，已经流失了32%的人不聚会了。 Itu sebabnya saudara-saudaraku yang terkasih, hari ini saya mengajak kita kembali merenungkan mengapa kita harus setia beribadah. 所以，各位亲爱的弟兄姐妹，这就是今天的主题：为什么我们要继续敬拜神呢？ Untuk itu saudara-saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dari Mazmur pasal 145 ayat 10 sampai yang ke-21. 我要大家翻开我们的圣经，就是在诗篇145篇第10节到第21节。 Saya akan mempersilahkan Ibu Widya penterjemah membacakan di dalam bahasa Mandarin saja. Saudara-saudara yang berbahasa Indonesia, saya persilakan membaca di dalam hati Alkitabmu masing-masing.
我们请翻译的艾比姐妹读中文，那印尼文圣经的你在这里在家里自己慢慢的细读。我们来读诗篇145篇第10节到21节。耶和华啊，你一切所造的都要称谢你，你的圣名也要称颂你，传说你国的荣耀，谈论你的大能，好叫世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。你的国是永远的国，你执掌的权柄是存到万代。凡跌倒的，耶和华将他扶持；凡被压下的，将他们扶起。万民都举目仰望你，你随时给他们食物，你张手，使有生气的都随愿饱足。耶和华在他一切所行的无不公义，在他一切所做的都有慈爱。凡求告耶和华的，就是诚心求告他的，耶和华便与他们相近。敬畏他的，他必成就他们的心愿，也必听他们的呼求，拯救他们。耶和华保护一切爱他的人，却要灭绝一切的恶人。我的口要说出赞美耶和华的话，惟愿凡有血气的都永永远远称颂他的名。Saudara-saudara, Mazmur 145 adalah Mazmur yang terakhir ditulis oleh Daud. 各位弟兄姐妹，诗篇145篇是大卫王写的最后一篇诗。 Dan Mazmur ini berisi ajakan untuk kita memuji dan menyembah Allah. 然后这一篇诗是大卫王邀请每个人，我们来敬拜，来歌颂我们的神。 Berdasarkan Mazmur ini, saudara-saudara, kita akan melihat ada 3 alasan mengapa kita harus setia beribadah bersama. 所以在今天的诗篇当中，我们就要来学习有3个理由，为什么我们要敬拜神。 Tidak peduli apapun hambatan, halangannya, kita harus tetap setia beribadah. 我们不管你有什么难处、阻挡、拦阻，一定要敬拜神。 Mari kita lihat saudara alasan yang pertama. 我们看第一个理由， Kita harus setia beribadah karena itu untuk kesenangan Allah. 我们要恒心的敬拜神，是为了讨神喜悦。 Mari kita lihat ayat yang ke-10 kalimat yang terakhir. 我们看第10节的下半节， Orang-orang yang engkau kasihi akan memuji engkau. 你所爱的人都要称颂你。 Nah, sebetulnya kata memuji di sini dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan memberkati. 在这里的称颂呢，原文可以说是祝贺的意思。 Itu sebabnya di dalam beberapa terjemahan bahasa Inggris menjadi bless, bukan praise. 所以在英文他们是用 bless， 不是用 praise， 就是祝贺他，不是称颂他。 Saudara, apa artinya kita memberkati Allah? 为什么我们要祝贺我们的神呢？ Bukankah Allah adalah sumber berkat? 他不是祝福的源头吗？ Bukankah kita yang justru membutuhkan berkat Allah? 我们不是我们需要他所赐的那个福吗？ Tetapi ayat ini mengatakan kita harus memberkati Allah. 可是，在这一节的原文是说，我们要祝福，我们要祝贺我们的神。 Saudara-saudara, arti dari kita memberkati Allah sebetulnya sederhana, yaitu kita menghormati dan menyenangkan Allah. 在这里的祝福跟祝贺的意思是说，我们就是要尊敬他，要使他欢心。 Kita berusaha menyenangkan hati Allah dengan pelbagai cara. 我们用百般的功夫，让我们能够讨神喜悦。 Bukan sekedar dengan puji-pujian yang keluar dari mulut kita. 不单单用我们的诗歌颂赞他。 Dan di kalimat ini juga dikatakan bahwa orang-orang yang dikasihi Allah dalam bentuk jamak alias umat tebusan itu sendiri akan menyenangkan Allah. 在这里讲的是圣民，不是一个人，是一个民族，他们都要来称颂神。 Saudara, saya ingin menekankan kata orang-orang di sini. 我要在这里强调的就是所谓的圣民。 Jadi bukan hanya perilaku kita menyenangkan Allah,
不是我们敬拜的态度让神欢心， tetapi juga kebersamaan kita sebagai orang percaya itu pun menyenangkan Allah. 就是圣名的话，所有信主的、属于主的子民的人聚在一起的时候，也是讨神喜悦。 Saudara-saudara, sampai di sini mungkin kita bertanya, bukankah kita bisa menyenangkan Allah dengan penyembahan pribadi kita? 这里我们可以问：难道我们个人向他的敬拜就不能够讨神喜悦吗？ Oh, tentu saja. 当然能够讨神喜悦。 Penyembahan pribadi memang juga diperintahkan oleh Alkitab. 实在是圣经也教导我们要有个人的敬拜。 Bahkan kalau Anda membaca Mazmur 145 ayat 1 sampai 6, di situ kita menemukan penyembahan pribadi Daud. 我们如果看诗篇第145篇第1到第9节的时候，那就是大卫王的个人敬拜。 Akan tetapi Allah disenangkan secara khusus bila kita bersama-sama dengan orang percaya lain menyembah, memuji Dia. 可是神呢，他如果看到他所有的子民，他所有的圣民聚在一起敬拜他的时候，更讨神喜悦。 Ada nilai tambahan ketika kita bersama-sama berkumpul sebagai anak-anak Tuhan memuji Dia. 如果我们属于神的子女，属于神的子民，我们聚在一起敬拜他的时候，那是有加分的。 Saudara, disinilah kita harus kembali kepada doktrin keselamatan yang alkitabiah. 所以我们要回到圣经的原则来看救恩论。 Banyak orang Kristen zaman sekarang memiliki pandangan tentang keselamatan yang keliru. 这个时代对救恩论，很多人已经很偏差了。 Kita seringkali menganggap bahwa keselamatan itu semata-mata urusan individual. 我们觉得说，个人的得救是个人的问题， Ini yang saya sebut dengan privatisme iman. 就是信心的自私。 Jadi bagi orang-orang ini, saudara, mereka menganggap bahwa yang penting itu hubungan saya pribadi dengan Tuhan. 在这里就说，最重要的就是我跟神之间的关系。 Saudara, saya menyebutnya sebagai doktrin keselamatan ala ruang karaoke. 我就说，这个救恩论呢，它就是偏向卡拉 OK 型的救恩论。 Saudara pernah nggak ke tempat karaoke? 你曾经去过卡拉 OK 吗？ Kalau kita masuk ke tempat karaoke, saudara, kita akan dikasih satu ruangan khusus. 我们如果去卡拉 OK 的话，他就说你订了什么房间，你就进那个房间。 Nah, selama beberapa jam, saudara, ruangan itu menjadi hak kita. 你订了几个小时，那几个小时那个房间就是你拥有了。 Kita mau nyanyi sekenceng-kencengnya, kita mau jungkir balik di situ, nggak apa-apa. 你要唱的用大喊大叫，你在那边蹦蹦跳跳都无所谓。 Nggak ada hubungan dengan orang lain di ruangan sebelah. 隔壁房间的人跟你无关， Masing-masing ruangan ada urusannya sendiri-sendiri. 每个房间有自己的喜欢自己处理。 Nah, saudara-saudara, itulah doktrin keselamatan ala ruang karaoke. 这个就是我所谓的卡拉 OK 型的救恩论。 Kalau kita percaya bahwa saya diselamatkan, urusan saya pribadi dengan Tuhan. 因为我觉得说，我得救是我跟神之间两个人的问题， Nggak ada kaitannya dengan orang lain, orang percaya lain. 也跟其他信主、跟其他的子民没有关系。 Itu sebabnya banyak orang Kristen datang ke gereja juga begitu. 所以呢，他们来到教会也是用这样的心态。 Dia datang beribadah, dia duduk di ruang ibadah, tetapi dia nggak peduli sama yang lain. 他来了教堂，他坐在那边敬拜，他不管左边右边的人， Seolah-olah dia punya ruang karaoke sendiri. 好像他 saudara-saudara. 在这个礼堂里面，他也是进入自己的卡拉 OK 的房间。 Setelah ibadah selesai dia pulang. 他聚会完了，他就离开，他就回去了， Dia nggak mau pusing dengan yang lain. 他也不管教会其他的事情。 Saudara-saudara dengar baik-baik, itu adalah pemahaman yang keliru. 你听清楚，这个是错误的观念。 Sesungguhnya ketika kita diselamatkan, ketika saya, Jimmy Setiawan diselamatkan, saya diselamatkan oleh Allah untuk masuk ke dalam komunitas orang percaya. 实实在在的告诉你，当我叫做李传道，我被神拯救的时候，神要把我放在信徒的群体当中。
Doktrin keselamatan yang Alkitabiah itu ala paduan suara. 叫做圣经原则的救恩论，我可以说那个是诗班型的救恩论。 Dalam paduan suara setiap orang memang punya tugas dan tempat masing-masing. 我们知道，在诗班当中，每一个人都有他不同的角色，他要扮演的。 Tetapi mereka tidak berdiri sendiri-sendiri. 可是他们不是独立隔开的， Mereka saling membutuhkan. 他们彼此需要。 Mereka membentuk harmoni yang jauh lebih indah ketika mereka menyatu daripada mereka sendiri-sendiri. 当他们合在一起的时候，就产生了非常好的和谐。 Jadi saudara-saudara jangan pernah lupakan aspek komunal dari keselamatan kita. 所以你在救恩里面，你不要忘记了，你是有一个群体要你活在一起的。 Itu sebabnya ketika kita menyembah Allah bersama-sama dengan saudara seiman, ini memberikan kesenangan yang istimewa kepada Allah kita. 因此，你在群体当中跟其他信徒们敬拜的时候，这个是讨神喜悦的。 Sebetulnya hal ini tidak sulit untuk dipahami. 其实对我们来说，这个不难明白。 Bayangkan bila engkau adalah orang tua dari beberapa anak. 比如说，你成为做父母的，你有好几个孩子， Di hari ulang tahunmu, setiap anakmu memberikan kau hadiah. 在你生日的时候，每个孩子就拿着礼物来送你， Saudara tentu engkau bahagia. 你当然是很高兴。 Satu persatu anakmu kasih hadiah. 每个孩子来把礼物送给你， Tetapi bayangkan saudara kalau mereka juga secara kompak bersama-sama melakukan sesuatu bagimu. 如果他们大家凑在一起办了一件事情，特别给你惊喜的话，你是不是更喜欢、更高兴呢？ Mereka bersama-sama mengadakan pesta perayaan ulang tahunmu. Mereka bersama-sama menyanyikan lagu bagimu. 他们一起筹划要如何扮演一个宴会，他们一起排练唱一首诗歌给你。 Saya yakin engkau sebagai orang tua akan sangat bahagia melihat kebersamaan anak-anakmu itu. 我相信你成为父母的，看到你的子女他们都能够团结在一起的话，那个是更幸福、更满足。 Demikian juga dengan kita ketika kita bersama-sama menyembah Allah di hadapan Allah, Allah begitu disenangkan. 同样的，当我们敬拜神的时候，在神的面前，他是非常欢喜快乐的。 Alasan yang kedua, mengapa kita harus setia beribadah bersama adalah sebagai kesaksian bagi dunia. 第二个理由，为什么我们要敬拜他，就是为了要向世人做见证。 Saudara kita bisa melihatnya di ayat yang ke-11 sampai 13. 我们可以看第11节到第13节， Bagaimana ayat-ayat ini mengatakan bahwa umat Tuhan akan memberitakan kemuliaan, kebesaran Allah kepada dunia ini. 在这里说，传说你国的荣耀，谈论你的大能，让世人知道你大能的作为，并你国度威严的荣耀。 Nah saudara-saudara, seringkali kita berpikir bersaksi kepada dunia itu semata-mata dalam tindakan pekabaran Injil. 我们常常就是有这样的错误思想，以为说我们现在要做见证，要传福音，好像就在做一个传福音布道的工作。 Saudara, ini tidaklah terlalu tepat. 这个也不完全的正确。 Sekalipun itu penting, tetapi tidak berhenti hanya kegiatan pekabaran Injil. 虽然传福音、做见证是非常重要，可是不是停止在那个行动而已。 Karena kalau kita membaca di dalam konteks perjanjian lama, 我们看旧约的社会， umat Tuhan tidak diutus kepada bangsa-bangsa untuk menceritakan tentang Allah secara verbal. 那时候他们在旧约的时代，神没有吩咐他们去外邦人用口语跟别人传福音。 Umat Allah di dalam perjanjian lama tidak melakukan penginjilan seperti di perjanjian baru. 在旧约的子民，不像在新约的信徒一样，要到处传福音的。 Kalau begitu pertanyaannya, bagaimana umat Allah dalam perjanjian lama menceritakan tentang Allah kepada bangsa-bangsa? 如果这样的话，那旧约的子民、信徒们，他们要如何向万民
传扬神的作为呢？ Bangsa Israel memberitakan dan memperagakan kebesaran Allah kepada bangsa-bangsa melalui ibadah atau penyembahan mereka. 以色列人他们让全世界所看到的就是他们示范出来，他们向神的敬拜是应该怎样的方式来敬拜神。 Ketika mereka melakukan ibadah dengan begitu megah, mereka sedang menyatakan besarnya Tuhan kepada dunia ini. 当他们敬拜的时候，他们以神非常的崇高的那个地位，那个得到敬佩的那个态度来敬拜神的时候， Saudara, inilah konsep yang sering kali kita lupakan. 这个原则我们多少时候都忘记了。 Sesungguhnya ibadah pada hari Minggu itu memiliki efek penginjilan. 说实在，每主日的敬拜，那个都有传福音的效用。 Saudara, saya tidak sedang bicara tentang KKR. 我不提说我们每个主日就是在做布道会，不是那个布道会的意思。 Karena kalau semata-mata KKR, maka mungkin gerejamu hanya melakukannya setahun 2-3 kali. 我们知道布道会的话，可能一年有1次或者2次而已。 Tetapi sesungguhnya sadarkah kita bahwa ibadah setiap hari Minggu itu memiliki efek penginjilan? 我告诉你，每一个主日的敬拜都要有传福音的性质。 Karena di dalam ibadah hari Minggu, engkau sedang menceritakan, engkau sedang memperagakan siapa Tuhan itu. 因为在每个主日的敬拜当中，你就在诉说，你又在示范我们敬拜的神到底是哪一位神，应该得到怎样的敬拜。 Saudara, garis bawahi yang saya katakan tadi, bukan hanya kita menceritakan, tetapi kita juga memperagakan siapa Allah itu. 请你抓住这个重点，不是说你在口中诉说而已，可是你要示范出来，你的敬拜态度是怎样的。 Ibadah menceritakan tentang Allah, artinya kita memberikan informasi tentang siapa Allah yang sejati. 如果我们敬拜的对象是神的话，我们就要让大家知道，我们敬拜的对象是怎样的神。 Tetapi tidak berhenti di situ. 不但停止在那边， Kita bukan hanya memberi informasi tentang siapa Allah, tetapi kita semua umat Allah yang menyembah, kita harus memperagakan siapa itu Allah. 我们不只是告诉大家有关神的信息，可是我们要示范出来对这一位神敬拜的态度。 Misalnya begini, saudara. 举一个例子， Seandainya saya beritahu saudara ada bakmi yang enak banget di Kelapa Gading. 比如说，我告诉大家，在格拉巴格林有非常有名好吃的面条。 Nah, jadi saya ngomongnya begini nih. 我这样说， Di Kelapa Gading ada bakmi yang enak banget. 在格拉巴格林那个面馆的面非常好吃， Pokoknya enak banget. 真的是非常好吃。 Saudara, kalau saya ngomong seperti itu, saudara nggak terlalu diyakinkan. 我如果这样的口气跟你讲的话，你不会很肯定那个到底好吃还是不好吃， Karena saya hanya kasih informasi. 因为我只有告诉你一个信息而已。 Tapi coba kalau saya ngomongnya begini. 如果我用另外一个示范给你的话， Lu tahu nggak? Di Kelapa Gading itu ada bakmi yang wah enak banget. 你知道吗？在那个格拉巴格林有一家面馆，真的好吃的不得了。 Lu mesti ke sono deh. Lu kalau nggak ke sono, lu nyesel seumur hidup. 你一定要去，你不去的话，你会很后悔的。 Aduh, enak banget, beneran bro. 真的是很好吃，我不骗你的。 Nah, saudara lihat, saya bukan hanya memberi informasi, tetapi saya memperagakan keagungan bakmi itu. 你看，我这第二次，我不是单单告诉你一个信息，那边有面馆好吃，可是我就示范给你看，我是如何的非常的惊喜。 Demikian juga dengan ibadah. 同样的，在敬拜也是一样。 Kita bukan hanya menyampaikan informasi tentang Allah melalui nyanyian atau melalui khotbah. 我们不单单是从唱诗、从我们讲道里面告诉你一个消息而已， Tetapi setiap kita harus memperagakan siapa Allah. 可是我们每一个人就要示范出来，我们的神应该得到怎样的敬拜。 Kalau Allah itu sungguh besar, 如果他是伟大的真神的话， kalau Allah itu sungguh luar biasa,
它是非常奇妙伟大的话， kalau Allah itu patut dipuji, 它是配得我们敬拜的话， maka itu harus tampak keluar, kelihatan dari cara kita bernyanyi, memuji Allah. 所以我们的表情、我们的态度就能够展现出来，它是应该是配得怎样的敬拜。 Kalau saudara nyanyinya lemes-lemes, 如果你唱诗无精打采的话， saudara tidak memperagakan siapa Allah. 你就没有办法示范出到底你敬拜的神是怎样的神。 Kalau saudara engkau tahu bahwa Allah itu penuh kasih, 如果你知道你神是充满爱的神， Allah itu nyata, 他是实在的神， Dia hadir di tengah-tengah kita. 他是在我们当中跟我们同在的神。 Jangan cuma kasih tahu, 你不单单要告诉人而已， peragakan itu 你示范给人家看。 dengan sikap penyembahanmu yang menunjukkan Tuhan ada di tengah-tengah 你敬拜 kami. 的态度，让人家看到你这个时候知道你的神就在你面前。 Saudara, kalau ibadah kita seperti ini, maka ibadah kita akan menjadi ibadah yang powerful. 如果你有这样的态度来敬拜的话，你的敬拜是充满能力的敬拜。 Setiap orang yang belum percaya ketika datang beribadah, mereka akan disentuh, diyakinkan siapa Allah yang sejati itu. 如果你有这样有能力的敬拜的话，当一个不信主的人走进来的时候，他就是会被圣灵触摸，被圣灵肯定，你敬拜的那一位真神是非常伟大的真神。 Oh, tentu saja saudara, saya akui kalau ibadah online tentu tidak sebaik ibadah bersama di dalam menunjukkan, memperagakan kebesaran Allah ini. 我相信我们现在这时候是用线上的崇拜，我们的示范不像我们面对面的崇拜可以很直接的感到那个示范， Tetapi bukan berarti tidak bisa. 并不说这个就不能够。 Pemimpin ibadah, pemuji, paduan suara, siapapun yang tampil di layar harus memperagakan siapa itu Allah. 所以在荧幕上出现的，无论是主理的、翻译的、领唱的，都要展现出、示范出他们敬拜的神是怎样的神。 Ketika pemimpin ibadah bernyanyi dengan mengangkat tangan, dengan walaupun mukanya ditutup masker, tapi kita bisa melihat dari matanya yang begitu sungguh-sungguh, dia sedang memperagakan siapa itu Allah. 当我们的主理、我们的领会，他唱诗的时候，他把手高举赞美神。虽然他被口罩遮住，可是我们可以看他的眼神是对神是如何敬仰的，我们也会受感动。 Paduan suara juga begitu. 诗班也是一样。 Saya tadi kurang begitu jelas melihat wajah-wajahnya. 我刚才看诗班的那个班员的脸不是很清楚， Tapi saya sangat berharap dari ekspresi wajahnya bisa memperagakan siapa Allah yang sedang dinyanyikan itu. 可是我非常希望他们脸上的表情就能够唱出他们所敬拜的神是怎样的神。 Jadi jangan wajahnya lempeng-lempeng aja saudara kayak jalan tol. 所以他的脸不要是非常的死板的，好像高速公路这样的死板。 Alasan yang ketiga, mengapa kita setia beribadah? 第三个理由，为什么我们要敬拜他？ Bukan hanya untuk kesenangan Allah dan kesaksian bagi dunia, 不单单为了讨神的喜悦，也不单单为了成为世人所看到的见证。 yang terakhir adalah kebaikan bagi kita. 第三个就是我们敬拜的理由是为了我们的好处。 Saudara-saudara, alasan ketiga ini kita bisa lihat di dalam ayat 14 sampai 20. 这个好处呢，它的内容可以在诗篇145篇的14节到20节。 Coba saya ajak saudara melihat Alkitab masing-masing ya. 我们 Ayat 来看我们的 14 圣 sampai 经， 20. 从14节到20节。 Perhatikan kata kerja yang ada di dalam ayat-ayat ini. 我们看每一节里面的动词， Allah akan menopang, menegakkan, 神他要扶持，他要扶起， memuaskan, mengenyangkan, 他要使我们饱足，他要使我们得到知足， menolong dan menyelamatkan kita. 他要拯救我们。 Saudara, inilah semua karya Allah bagi kebaikan kita. 这就是神给我们的好处做出来的。 Dan ini akan kita alami di dalam ibadah bersama. 这个也是在群体的崇拜当中
才能够展现出来的。 Ketika kita beribadah, yang sedih dihiburkan, 当我们一起敬拜的时候，忧伤的人得到安慰， yang lemah dikuatkan, 他软弱的得到刚强， yang sesat diluruskan, 他已经偏行己路的已经回头是岸， yang kosong diisi, 他空虚的已经被填满， yang tidak bersemangat didorong kembali. 在那边他非常没有精神的，再次的被眺望起来。 Saudara, walaupun tujuan utama dari ibadah adalah untuk memuliakan Allah, 我们知道，虽然我们的敬拜的重点是为了归荣耀给神， tetapi kabar baiknya Allah kita bukan pribadi yang egois. 可是我们要知道一个好消息，我们的神不是自私，为了自己而已。 Dia bukan hanya pribadi yang mau menerima pujian kita saja. 他不是单单接受人对他的敬拜称颂而已， Tetapi dia juga adalah Allah yang sangat-sangat mengasihi saya dan engkau. 同样的，他是非常有慈悲怜悯，他爱你爱我的神。 Allah adalah sumber segala yang baik di dalam hidup kita. 在我们生活一切美善，他就是那个源头。 Allah rindu mencurahkan berkat-berkat rohani kepada setiap kita yang datang ke hadiratnya. 每一位来到他的施恩宝座的人，他要我们每个人领受到满满的祝福。 Saat kita menyembah Allah, Allah mengubah kita. 当我们敬拜的时候，第一，他改变我们。 Saudara, ini ibarat kita menghadiri pesta pernikahan orang yang kita cintai. 这个好比我们所爱的一个人，他办了宴席的时候，我们去恭贺他一样。 Ketika kita datang ke pesta pernikahan tersebut, motivasinya karena kita sayang sama dia, betul nggak? 因为我们爱这一对新郎新娘，我们爱他，我们就来参与他的婚礼。 Kita ingin mengungkapkan rasa cinta, rasa hormat kita kepada orang yang menikah itu. 我们要对这对新人的非常的尊敬，非常的爱戴他们。 Itu tujuan, itu motivasi utama kita. 因此，这就是推动我们的动机来参加他的婚宴。 Tetapi ketika kita datang ke pesta pernikahan, kita juga mendapat berkat, bukan? 当我们来参与他的婚宴的时候，我们是不是也领受到福分呢？ Kita datang dengan perut kosong, pulang dengan perut kenyang. 我们去的时候是空肚子去的，回的时候我们是吃饱饱的回。 Ya, ada berkat kambing guling di situ. 也许那边有羊刷， Ada berkat lontong cap gomeh di situ. 那边也是有乱动， Ada berkat macam-macam di situ. 他已经预备了很多丰宴给我们。 Jadi saudara paham yang saya maksud? 你抓到我的意思了没有？ Tujuan utama kita datang untuk menghormati, mengasihi orang yang menikah. 我们来的动机重点就是我们要给这个新人祝贺祝福。 Tetapi di sana kita juga menikmati berkat-berkat yang sudah tersedia. 我们在那个地方，我们也领受到很多我们得到的福分。 Itulah juga ibadah. 同样的，敬拜也是这样。 Kita datang beribadah untuk menunjukkan rasa hormat, rasa cinta kita kepada Allah. 我们来敬拜的时候，我们要一起向神表示我们对他的崇高，对他的敬拜。 Tetapi di saat yang sama Allah memuaskan roh kita. 同样的，那时候他使我们的灵得到饱足。 Itulah yang dikatakan Mazmur 65 ayat 5. 这就是我们在中文的是诗篇65篇第4节这样说。 Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. 你所拣选使他亲近你，住在你院中的，这人变为有福。我们必因你的居所、你的圣殿的美福饱足了。 Dan sadarkah kita, Tuhan memberkati kita melalui kehadiran saudara-saudara seiman lain dalam ibadah. 你知道吗？我们在群体的敬拜当中，神是借着其他的子民、其他的信徒祝福我们。 Tuhan menguatkan kita melalui lagu paduan suara. 从诗班所献唱的诗歌，我们得到了激励。 Tuhan menghibur kita melalui khotbah. 从讲道的时候，我们得到了安慰。 Tuhan menyentuh hati kita
melalui kalimat sederhana yang keluar dari mulut pemimpin ibadah. 主里从领会的，他口中出了一句很简单的话语，可是能够让我们苏醒过来。 Saudara, saya pernah membaca kesaksian dari seorang penulis novel terkenal di Amerika bernama Anne Lamott. 有一个叫拉莫的，他是在美国很有名的写小说的一个作者。 Dia seorang novelis yang sangat terkenal di Amerika dan dia sudah menulis 3 novel yang laris. 在美国，他非常有名，他写了3本非常畅销的小说。 Tetapi dia belum percaya sama Tuhan Yesus. 可是那时候他还没有信主， Kehidupannya berantakan. 他的生活是非常破碎的。 Ia melakukan aborsi anak kandungnya sendiri. 他自己怀孕了，他自己堕胎， Ia juga pecandu obat-obatan terlarang. 他也是有毒瘾，也是有这个醉酒。 Ketika dia berada di titik paling bawah hidupnya, 他走到人生的最低谷的时候， ia coba datang ke gereja pada hari Minggu. 在一个主日，他试试看走进教堂， Dia tidak berharap banyak karena dia tidak pernah ke gereja sebelumnya. 因为他从来没有进过教堂，他也没有抱着任何希望， Dia ikut sebuah ibadah. 他就参加了一个崇拜。 Tubuhnya masih sangat lemah karena efek obat-obat bius, obat-obat terlarang yang dikonsumsi. 因为他用了很多毒品，所以他的身体非常的虚弱。 Bahkan ketika pemimpin ibadah meminta jemaat berdiri, dia pun masih lemah, tidak bisa berdiri. 当领会的人请大家站起来的时候，他根本站不起来。 Dia tidak merasakan apa-apa sepanjang ibadah. 在整个崇拜的时候，他没有任何感受。 Sampai di akhir ibadah, jemaat menyanyikan sebuah lagu. 到了崇拜的最后一段，他们唱一首诗歌的时候， Dan ketika dia mendengarkan lagu ini, 他听到那首诗歌， dia merasakan jamahan Allah yang hidup dalam hatinya. 刹那间他就感受到心里面被圣灵触摸， Ia menangis begitu rupa. 他就在那边痛哭， Sampai ia tidak bisa tahan lagi, dia keluar dari ruang ibadah padahal ibadahnya belum selesai. 因为这个聚会还没有结束，不过他已经痛哭得不成形，他就离开这个教堂， Dia secepatnya pulang ke rumah. 他就马上赶回家去。 Setibanya dia di rumah, dia berlutut di hadapan Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai juru selamat. 到了家，他就俯伏跪在那边，接受耶稣为他的救主。 Lemot menerima Yesus sebagai juru selamat. Dia mengenal Yesus sebagai juru selamat bukan melalui malaikat yang menceritakannya. 这位作家叫勒莫的，他不是因为天使给他报好消息，所以他就信了主。 Lemot berjumpa dengan Yesus melalui pelayanan puji-pujian yang dinyanyikan oleh jemaat gereja itu. 勒莫他与主相遇，是当时信徒们在唱诗的时候。 Saudara-saudara, itulah 3 alasan mengapa kita harus setia beribadah. 这就是3个敬拜的理由，我们为什么要敬拜神？ Saya akan akhiri khotbah ini dengan mengajak kita melihat ayat yang ke-21, ayat yang 我要 terakhir. 请大家看第21节最后一节，作为我今天讲到的结束。 Dikatakan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. 我的口要说出赞美耶和华的话，惟愿凡有血气的都永永远远称 Saudara 颂他的圣名。 Saudara, ayat ini berbicara tentang penyembahan yang akan terjadi ketika Yesus datang kembali. 这里的称颂敬拜呢，就是耶稣再来的那时候的光景。 Penyembahan yang bersifat kosmik 这个是宇宙的一起敬拜， karena melibatkan seluruh makhluk. 因为是凡有血气的，一切的受造物都要敬拜， Dan akan dilakukan untuk selama-lamanya. 而且这个敬拜是永永远远的。 Saudara-saudara, apa yang kita lakukan saat ini melalui ibadah online, 今天我们是线上的崇拜， ini hanyalah pencicipan kecil dari ibadah kosmik yang akan sama-sama kita alami di kemudian hari. 这就是我们在宇宙敬拜的时候，现在的是一小滴一小滴而已。 Saudara, kalau di hatimu saat ini ada dihinggapi rasa bosan, rasa malas, rasa jenuh mengikuti ibadah online,
如果今天你参加线上的崇拜，你心中觉得很懒、厌倦、乏味的时候， saya tidak mau menjadi hakim yang menuduh engkau. 我今天不是成为一个法官来责备、论断你。 Saya mau mengatakan itu manusiawi. 我说这个是很体贴人性。 Tetapi mari saya ajak kita semua dengan iman dan imajinasi. 我邀请你用你的信心，用你的思维， Apa yang kau lakukan saat ini sekalipun terbatas, ini hanyalah pencicipan kecil dari sesuatu yang maha besar yang akan kita hadapi bersama menyembah di hadapan tahta Allah. 今天如果你用心敬拜的话，你就已经开始品尝那个永恒、伟大、宇宙敬拜的一小滴。 Kalau saat ini engkau hanya melihat lewat layar TV, 如果今天你的眼目只看到那个荧幕上而已， suatu hari kelak engkau akan muka dengan muka melihat Sang Penebus Yesus Kristus di atas tahta. 有一天你就要与我们的主耶稣坐在宝座的他跟你面对面的相遇。 Kiranya fakta iman ini sungguh menggairahkan hatimu untuk tetap setia beribadah sampai akhir. 有一天你的信心会呈现，希望这个信心托住你，能够敬拜神，直到你人生的终点。 Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. 我们低头祷告， Mari kita ambil waktu 1 menit untuk kita introspeksi diri masing-masing. 我们来自我反省。我们用1分钟的时间静默。 Mari kita akui kalau ada di dalam hati kita rasa bosan, jenuh, malas. 我们在神的面前再次的承认，我们的心已经厌倦，已经很懒散，很不想参加崇拜。 Saudara-saudara, itu adalah hal-hal yang sangat wajar engkau alami. 这个是非常体贴人性的正常事情。 Tetapi marilah kita datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. 希望我们今天早上来到神的面前， Minta Tuhan bukakan hatimu untuk melihat akan gambaran surga yang kelak akan kita sama-sama alami. 让求神大开你的心眼，叫你看到永恒的那一幅画，我们是要怎样的进入？ Sehingga sekalipun ibadahmu pada saat ini begitu terbatas melalui online, tetapi di dalam iman engkau bergairah memuji dan menyembah Tuhan. 虽然在我们的敬拜当中非常受到线上崇拜的限制，可是你的心是非常活跃的，你的心是非常兴奋的向他敬拜。 Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. 神啊，我们感谢你，借着今天早上我们可以听到你的信息。 Tuhan, Engkau saja yang membakar hati kami kembali untuk menjadi penyembah-penyembah yang penuh dengan semangat di hadapan-Mu. 主啊，求你的灵火焚烧我们，让我们成为一个讨神喜悦的敬拜的一个敬拜者。 Kami percaya suatu hari pandemi ini akan lewat. 我们相信有一天这个疫情会过去， Dan pada saat itu kami akan kembali bersama-sama berkumpul di gereja ini. 当那时候我们还要回到这个教会，坐满这个教会来敬拜。 Dan lebih dari itu, ketika Yesus datang kembali, kami akan bersama-sama dengan seluruh makhluk memuji Allah di hadapan tahtanya. 在此之上，我们看到有一天，我们跟宇宙万有、跟一切受造之物、跟一切有血气的一起颂扬我们的主、我们的神。 Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Berkatilah benih firman yang sudah Engkau taruh. 主啊，我们感谢你给我们听到你的信息，这个信心的种子已经播出去了。主啊，求你赐福。 Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. 我们感恩祷告是奉靠主耶稣的名。 Sama-sama kita katakan. 我们一起说， Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. 愿神赐福我们每一个人。